Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, saya harapkan semuanya sihat hendaknya dan duduk di rumah. Okey. Okey, sebelum ni kita telah belajar semalam iaitu fungsi kuadratik bab 2. Okey, subtopik iaitu quadratic equation and inequalities ataupun persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okey, saya harap kamu okey ke kalau kita belajar bagi video pembelajaran, lepas tu saya bagi tugasan, lepas tu kamu check semula kamu punya working step berdasarkan video penyelesaian yang saya bagi. Okey ke macam tu? Saya nak feedback, okey ke? Okey, cikgu. Okey, jadi untuk online hari ini kita tak membincangkan tugasan lah sebab tugasan punya penyelesaian saya sudah bagi dalam bentuk pautan video. Tetapi sekiranya kamu nak bertanya sekarang boleh, kalau ada benda yang sangsi lah ataupun boleh tanya secara personal. Okey, untuk hari ini saya tak nak ambil masa yang banyak. Cukup sekadar 10 ke 15 minit untuk refresh balik apa yang kita belajar kelas yang lepas. Lepas tu kita sambung offline dengan subtopik yang baru. Okey, jom kita refresh balik apa yang telah kamu belajar semalam ya. Okey, yang pertama adalah kita menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okey, iaitu completing square. Sebenarnya untuk menyelesaikan kuadratik ni, persamaan kuadratik ada 3 sebenarnya. Completing square iaitu penyempurnaan kuasa 2, rumus ataupun formula, boleh bagi tahu saya apakah lagi satu? Okey, siapa tahu apakah lagi satu method ataupun kaedah untuk selesaikan persamaan kuadratik? Ke saya nak panggil nama ni? Okey, Aiman Haziq ada? Aiman Haziq. Muhammad Izrakib ada? Sunyi sepi ni. Cikgu Dalina. Okey. Okey, tak apalah. Okey, kita ada 3 sebenarnya penyelesaian segitiga iaitu satu completing square iaitu penyempurnaan kuasa 2. Lepas itu rumus. Lepas tu yang ketiga adalah faktor. Faktor kamu dah belajar dalam matematik. Sebab tu dalam sistem persamaan kita dah belajar faktor. Okey. So seterusnya, okey, macam kita refresh balik macam mana kita nak buat completing square. Okey, contoh diberi persamaan. Okey, lepas tu biasakan kita persamaan kita itu kita positifkan nilai A dia. Bila kita positifkan nilai A nya semua tanda berubah secara bertentangan. Okey, lepas itu kita bawa nilai C ataupun nombor 1 tu ke kanan akan jadi negatif 1. Okey, lepas tu kita singgalkan X square. Okey, kita singgalkan X square di mana kita bahagi semua dengan, kita bahagi 3 semuanya. Maksudnya 6 bahagi 3 dapat 2, negatif 1 bahagi 3, negatif 1/3. Lepas itu, okey, ini yang kena kamu hafal di mana perkali X, ini perkali X mesti dibahagikan dengan 2, lepas tu dikuasakan dengan 2. Mesti tambah, letak kiri dan kanan tambah. Jadi dia akan seimbang. Okey, seterusnya kita ringkaskan tadi negatif 2 bahagi 2, kita dapat negatif 1 kat sini. Okey, bila ringkas je, kita terus faktor. Nak faktor yang mana? Kita faktorkan yang ini. Kita faktorkan yang saya garis ni. Okey, di mana? Okey, X masuk dalam bracket, negatif 1 masuk dalam bracket, tapi kuasa 2 ni disatukan dekat luar. Okey, macam tu. Jadi kita dapatlah bentuk yang ini. Okey, seterusnya, okey, kita nak nilai X sebenarnya square root kan di sebelah kanan. Ingat square root mesti ada plus minus. Mesti ada plus minus. Lepas tu kita akan pecahkan kepada 2. 1 positif, 1 negatif. Okey, terus kita dapat jawapan. Jadi jawapan bergantung kepada soalan. Dia nak berapa tempat perpuluhan. Okey, ini kamu kena fokus. Okey, ini adalah contoh completing square. Okey, contoh yang seterusnya adalah rumus ataupun formula. Ini yang seperti kita buat dalam sistem persamaan. Okey, di mana
Negatif B plus minus B square minus 4AC, kita square root kan, lepas tu over dengan 2A. Okey, inilah contoh yang kita pernah buat sebelum ni dan dalam sistem persamaan pun kita boleh selesaikan. Okey, yang penting dekat sini apabila kamu nak masukkan dalam rumus, pastikan kamu letak dalam bracket. Ini penting, semuanya kena letak dalam bracket. Lepas tu selesaikan seperti biasa. Okey, itu adalah bentuk rumus. Okey, apa lagi? Okey, lepas itu yang kamu belajar semalam adalah membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca ataupun to form quadratic equation from the roots given. Okey, so kat sini contoh saya bagi root alpha and beta. Okey, punca. Untuk pengetahuan kamu, punca tu adalah nilai X. Kita tak tahu nilai X tu tapi kita wakilkan dengan alpha dan beta. Itulah contohnya. Jadi ingat, hasil tambah punca ataupun sum of root, okay, mesti ada hasil darab punca ataupun product of root. Okay, dekat sini saya lebih suka menggunakan yang BI pendek sikit ataupun senang nak sebut, SOPO. Okay, SOPO. Jadi sekiranya dah ada SOPO, baru kita boleh membentuk persamaan kuadratik. Macam tu. Jadi formula dia, okay, formula untuk SOP, okay, negatif B per A. Okay, formula untuk POR C per A. Okay, tapi yang pasti kamu punya persamaan kuadratik mestilah tersusun mengikut general form. A dulu, B and then baru C. Okay, lepas itu inilah formula untuk membentuk persamaan kuadratik. Okay, ataupun X square tolak dengan SOR X tambahkan dengan POR sama dengan kosong. Okey, formula ini tidak diberi. Yang saya tanda ni, formula ini tidak diberi, jadi kamu kena fahamilah dia punya konsep. Okey, kita refresh balik. Macam mana contoh? Okey. Okey, macam mana nak buat ni persamaan kuadratik? Dia bagi punca 3 dan negatif 5. Jadi kita cari SOR lah. Oh, SOR adalah hasil tambah. Maksudnya 3 tambah negatif 5. Jadi kita akan dapat negatif 2. Okey, lepas tu POR pula. POR adalah hasil darab. Okey, product of root. Jadi negatif 5. Jadi kita akan dapat negatif 15. Okey, tengok kita dah ada SOR, kita dah ada POR. Jadi saya masukkanlah, oh X square negatif SOR kita negatif 2X tambah POR. Tengok bila saya nak masukkan maklumat, saya buat bracket. Okey, buat bracket untuk kurangkan kesilapan. Jadi dekat sini X square tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita berjaya membentuk persamaan kuadratik daripada punca ataupun root yang diberi. Okey. Jadi kalau kamu ingat dalam video saya, kita ada metod yang kedua sebenarnya. Okey, sebenarnya punca-punca ni adalah nilai X. Oh, nilai X ni 3 dan nilai X ni negatif 5. Ada juga kaedah yang lain untuk membentuk persamaan kuadratik. Jadi kamu masukkan semula dalam bracket. X tolak 3, X tambah 5. Lepas tu kamu kembangkan seperti biasa. X square tambah 5X tolak 3X tolak 15. Lepas tu kita ringkaskan semula. Jadi kita dapatlah persamaan kuadratik. Okey, untuk di sini ada masalah ke? Tak ada, cikgu. Okey, so apa lagi yang kita belajar semalam? Okey, perbezaan persamaan kuadratik dan ketaksamaan kuadratik. Boleh tak yang di sini, boleh tak seorang bagi tahu saya apakah perbezaan persamaan kuadratik dan ketaksamaan kuadratik? Ada tak yang boleh bagi tahu bezanya? Ada ke? Ke ataupun tak tahu? Kau tak tahu cakap tak tahu macam tu. Sunyi sepi je korang ni. Okey, baru masuk beberapa orang. Tak ramai yang masuk, baru 20 orang. Tak apa, saya record, nanti saya bagi. Okey, persamaan, kamu kena tahu tau, apa itu persamaan kuadratik ataupun quadratic equation, apa itu
quadratic inequalities ataupun ketaksamaan kuadratik. Ini kita tunjuk Okey, persamaan kuadratik kamu punya kamu ada bentuk persamaan ni, ada equal. Okey. Ketaksamaan kuadratik pula ataupun quadratic inequalities, kamu akan ada tanda inequalities. Ini tanda ketaksamaan. Jadi kamu tahu bezalah yang mana satu persamaan kuadratik, yang mana satu ketaksamaan kuadratik. Okey, jadi inilah satu topik yang terakhir kamu belajar semalam, di mana bagaimana untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, semalam kita ada 3 metod: lakaran graf, garis nombor dengan jadual. Okey, jadi kamu kena fokus baliklah yang mana. Okey, tetapi untuk contoh hari ini saya prefer untuk menggunakan kaedah graf sebab bagi saya itu yang lebih mudah. Okey, jom kita refresh balik macam mana kita nak solve the quadratic inequalities ataupun nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Okey, apa-apa pun mesti kita dah selesaikan ataupun dah jadikan persamaan kita itu general form, kosong di sebelah kanan. Okey, daripada situ kita kena faktor macam ni, masukkan dia dalam faktor. Lepas tu kamu kan masukkan dalam kalkulator kan, EQN, nak carikan nilai X kan. Okey, nilai X itu dia belum jawapan lagi tau. Okey, nilai X tu belum jawapan lagi. Saya keluarkanlah. Oh, nilai X tu kamu akan dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Contohnya. Lepas tu baru masuk dalam kalkulator. X tolak, ni tolak, ni tambah. X tolak X tambah 3. Okay, X tolak 2. Macam tu contohnya. Jadi ini belum jawapan. Okay, jawapan dia kita buat graf. Okay, saya buat graf. Okay, saya buat graf. Jadi nombor yang positif ataupun nombor yang besar duduk di sebelah kanan. 2. Yang lebih kecil duduk sebelah kiri. Negatif 3. Macam tu. Okay, jadi sekarang kita fokus kepada tanda ketaksamaan ataupun tanda inequalities. Kita tengok, oh dekat sini lebih kecil. Kalau lebih kecil, saya suka lorek bawah. Bukan suka. Bila lebih kecil, kena lorek bawah. Orang kecil, orang bawahan. Okey, lorek bawah. Jadi itu kawasan dia. Jadi jawapan kita, okey, X berada di tempat yang kita shaded tadi. Okey, baru kita boleh keluarkan jawapan. Negatif 3, ikut susunan. Okey, ikut susunan pada atas 2. Okey, lepas tu sentiasa lebih kecil. Okey, ini baru jawapan. Okey, ini baru jawapan. Ya, ini bukan jawapan ini adalah panduan. Okey, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang kedua kat sini. Ni contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, macam biasa, ingat untuk sistem persamaan pun quadratic equation ataupun persamaan kuadratik kita harus positifkan A. Jadi saya positifkan A ni, X square maksudnya semua tanda berubah secara serentak. Sama juga tanda inequalities. Kalau lebih kecil dia akan jadi lebih besar. Okey, sama juga caranya kamu pun masukkan dalam EQN, kamu akan dapat X tambah 3, X tolak 2. Jadi kita buat senyum. Kenapa senyum? Sebab positif. Senyum kita punya bentuk graf kuadratik kita. Okey, lepas tu negatif 3, sini 2. Okey, kat sini berbeza Bila lebih besar, orang besar-besar ni dia duduk dekat atas je. Kalau kat atas kedudukan lorekan dia di sini. Okey, jadi apabila ada 2 tempat lorek, maksudnya ini nilai X. Okey, ada 2 jawapan. Okey, bila X berada di sebelah kiri negatif 3, maksudnya X lebih kecil daripada negatif 3. Bila X berada di sebelah kanan 2, bermaksud X lebih besar daripada 2. Begitulah cara untuk menyelesaikan ketaksamaan. Okey, di sini sahaja kita punya perbincangan. Okey, ada tak apa-apa nak tanya? Okey, kalau ada apa-apa nak tanya saya buka. Okey, kalau tak ada kita stop and then kita sambung offline. Okey, ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, jadi dah ada wakil yang cakap tak ada. Jadi kita stop sekarang dan kita terus sambung offline. Nanti saya akan bagi pautan video dan tugasan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.